Kononnya mahkamah sivil mengatasi mahkamah syariah. Kononnya mahkamah syariah kelas kedua, mahkamah sivil kelas satu. Tidak. Banyak kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan yang menyatakan dengan jelas bahawa konsep mahkamah syariah adalah mahkamah kelas nombor 2 adalah salah, songsang. Kerana selepas 1988, secara tepat 10 hari bulan Jun 1988, kerajaan pada masa itu telah membuat pindaan kepada perlembagaan. Memasukkan perkara 121 dalam kurungan fasal 1 huruf besar A. Apa itu 1211A? Ianya mengiktiraf kali pertama dalam sejarah Malaysia. Ia mengiktiraf kewujudan mahkamah syariah. Dan pemberian kuasa, bidang kuasa, urusan mahkamah syariah kepada mahkamah syariah. Sebab sebelum 1988, mahkamah-mahkamah yang wujud di mana-mana negeri, walaupun dipanggil mahkamah syariah atau mahkamah qadi dan sebagainya, dia tidak diiktiraf sebagai satu mahkamah yang formal. Sebab di bawah perkara 1211A yang diiktiraf sejak merdeka sebagai mahkamah yang formal di bawah perlembagaan adalah mahkamah sivil. Itu pun mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Mahkamah session dan magistrate tidak dinyatakan di dalam perlembagaan. Ianya diwujudkan di bawah akta mahkamah rendah. Hari ini baru saya tahu. Baik. Okey. Baik. Betul. Ini perlu saya jelaskan sebab ada orang tohmahkan. Kononnya mahkamah syariah adalah mahkamah bawah. Jadi baik pergi mahkamah sivil. Tidak. Mahkamah syariah diiktiraf sejak 1988 dan kerana urusan pengwujudan mahkamah syariah, urusan prosedur mahkamah syariah, seperti mana urusan gubalan undang-undang syariah adalah di bawah negeri, maka setiap negeri yang berkuasa mewujudkan mahkamah syariah negeri masing-masing. Ia tidak diwujudkan oleh Putrajaya. Putrajaya tidak berhak nak mewujudkan mahkamah syariah negeri, melainkan wilayah persekutuan, Labuan dan Putrajaya. Itu cerita lain. Okay? Wow, ilmu baru hari ini saya dapat. Baik. Alhamdulillah. Saya harap whatever yang kita sentuh hari ini dapat membantu memahami dengan menyeluruh supaya segala kenyataan-kenyataan yang berbau tohmahan atau yang silap faham dapat dileraikan. Jadi itu pasal mahkamah syariah diterima sebagai mahkamah yang selari. Complementing each other. Mahkamah syariah dan mahkamah sivil adalah untuk membantu satu sama lain. Bukan untuk bersaing. Not to compete with each other. Sebab apa yang boleh pergi mahkamah syariah adalah urusan mahkamah syariah. Mahkamah sivil tak boleh masuk campur. Dan apa yang urusan mahkamah sivil untuk mahkamah sivil. Mahkamah syariah tak boleh masuk campur. Saya nak celah sikit boleh? Boleh, Tapi boleh. saya nak jawapan ringkas sudah. Boleh, boleh. Pasal tak nak lari pada tajuk kita. Ya. Bila Haji sebut 1988 mahkamah syariah, Ya. ibarat diiktiraf lah di dalam perlembagaan seiring bersama dengan mahkamah sivil. Ya. Kan? Ya. Jadi sebelum 1988, maksudnya keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah tu dikira macam mana Haji? Cukup baik soalan saudara Fazli. No hari ni. Cukup baik ya? Cukup baik. Ini di belakang saya dah buat apa ijazah undang-undang ke? Betul. Sebelum 1988 dan ini juga antara sebab kenapa pindaan dibuat. Sebelum 1988 apabila orang-orang Islam pergi ke mahkamah syariah, mahkamah qadi dan ada keputusan. Dan ada pihak yang tak puas hati, mereka cabar keputusan itu di mahkamah sivil. Okey. Terus ke mahkamah tinggi. Kononnya sebab ini mahkamah-mahkamah yang tidak diiktiraf, maka mahkamah tinggi mempunyai kuasa semakan ke atas dia. So pada masa itu, wujudlah keputusan-keputusan pasal hadana, pasal nafkah, nikah cerai yang dibawa ke mahkamah sivil dalam kapasiti untuk menyelia dan menyemak. Oleh kerana itulah pada tahun 88 jika disemak laporan Hansard Parlimen apabila dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu iaitu Tun Dr. Mahathir, dia mengatakan didapati banyak kes daripada mahkamah-mahkamah syariah telah pun dibawa ke mahkamah sivil yang membawa kepada keputusan-keputusan yang berbeza. Dan ini menjatuhkan hormat dan respek rakyat
kepada sistem hukum syarak di negara kita. Oleh itu kita perlu memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada nilai-nilai Islam yang dipelihara di bawah perlembagaan melalui pewujudan mahkamah syariah yang diiktiraf di bawah perlembagaan. Itu sebabnya. So, saya kata soalan yang cukup baik. Dia menyentuh hansat. Dia menyentuh ucapan Perdana Menteri pada masa itu. Jadi balik kepada soalan ni. So mahkamah syariah ni ada satu kes dalam Indira Gandhi. Iaitu satu kes yang selalu kita dengar juga berkaitan pengislaman anak, sama ada boleh dibuat oleh seorang ibu atau bapa ataupun perlu kebenaran dua-dua pihak. Saya tidak akan masuk mendalam. Cuma dalam kes Indira Gandhi, apa yang berlaku adalah dalam menentukan sama ada mahkamah sivil boleh membuat semakan kehakiman berkaitan dengan enactment Islam. Berbeza. Bukan semakan kehakiman berkaitan keputusan mahkamah syariah. Itu tak boleh. Sebab dah ada 121 1A. Tapi boleh atau tidak dia membuat semakan kehakiman, judicial review, berkaitan dengan enactment Islam. Dalam masa itu, mereka telah menghuraikan latar belakang sejarah kehakiman segalanya, merujuk kepada 1221A, 121 dan sebagainya, mengatakan bahawa semakan kehakiman, iaitu satu kuasa yang diadakan dalam sistem kehakiman, adalah di-reserve kepada mahkamah sivil. Jadi sama ada dia perlembagaan ke, sama ada dia berkaitan akta persekutuan ke, sama ada dia berkaitan takrifan enactment ke, enactment Islam pun adalah untuk mahkamah sivil takrifkan. So dari sudut itu, ramai pengamal undang-undang, bukan rakyat saja, ramai pengamal undang-undang salah tafsir keputusan Indira Gandhi untuk mengatakan, bukankah Indira Gandhi yang mengatakan mahkamah syariah second class? Tidak. Dia cuma mengatakan disebabkan ianya digubal di bawah negeri, maka tidak ada kuasa yang di-reserve untuk semakan kehakiman kepada mahkamah syariah. Dari sudut kuasa semakan kehakiman, maka mahkamah sivil boleh semak kehakiman enactment Islam, bukan keputusan mahkamah syariah. So saya perlu nyatakan di sini sebab mungkin ada pengamal undang-undang yang mendengar program kita dan mengatakan Indira Gandhi yang cakap macam tu. Indira Gandhi tahun 2018. Kita pun tahu keputusan tersebut. Tapi tafsiran Indira Gandhi bahawa mahkamah syariah second class salah. Dan selepas itu banyak mahkamah. Saya nak sebut nama di sini, kes Rosliza tahun 2021, kes Dahlia Daima, kes 2022 yang akan, hari Isnin saya akan berujar di Mahkamah Persekutuan kes tersebut. Semua telah memperbetulkan kesalahfahaman pengamal undang-undang sekalipun berkaitan status mahkamah syariah. Secara rumusan berkaitan perkara ini, mahkamah syariah dan mahkamah sivil adalah sepakat sekata. Tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah. It's complementary, membantu each other. Tidak bercompete, tidak bersaing antara satu sama lain. Itu tentang mahkamah. Tapi ini tidak menjawab isu Nick Allen. Sebab Nick Allen macam saya cakap tadi adalah berkaitan dengan kuasa gubalan undang-undang. Bukan kuasa mahkamah. Ya? Kuasa gubalan undang-undang yang mana boleh jadi jenayah, yang tak boleh jenayah. Jadi itu perkara yang berbeza. So saya harap daripada isu awalan ni, kita boleh nampak bahagian satu, apa isu sebenar. Betul. Dan Tuan Haji tambah pula untuk kita punya ilmu bagaimana mahkamah syariah itu diangkat, diiktiraf perlembagaan persekutuan pada tahun 1988. Terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad kerana yang mengangkat mahkamah syariah supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mahkamah sivil. Betul. Boleh Haji? Okey Haji.